Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan melakukan pembentangan demo projek sarjana muda PSM2 untuk aplikasi tertahan Inap Desa. Nama saya ialah Muhammad Amirul Firdaus bin Ma'arif Shah dari kos Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer, Rakaian dan Keselamatan Komputer. Nama penyindir saya ialah Prof. Dr. Syukur bin Abdul Razak. Okey, saya mulakan demo sekarang. Okay, kita starting dengan menjalankan aplikasi terlebih dahulu. So aplikasi dijalankan dengan baik dan berjaya. So ini adalah muka paparan pertama aplikasi, mempunyai pilihan pendaftaran dan log masuk aplikasi. So kita cuba untuk membuat pendaftaran pengguna. Kita bagi contoh nama kepada pengguna iaitu Mail bin Musalmat. Contoh email dia mailmusalmat@gmail.com. Bagi nombor telefon, kita bagi dia apa nombor telefon. Detail address, contoh kita bagi nombor 24 Jalan Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Kita try bagi lokasi main biasa, obvious, Kuala Lumpur. Dan kata laluan bagi akaun mail ni, okay, kita letak mail 1998 sebagai contoh, bukan kata laluan sebenar. Okay, kita try daftar. Okay, ni pilihan kategori. Bagi main untuk pilih lah kategori yang dimaukan. Okay, kita tengok kepada pangkalan data, dia tak nama mail. Okay, Mail bin Musalman. Oh, ada data dia dah dimasuk di dalam pangkalan data yang menggunakan JME yang menghubungkan dengan Firebase. Sebenarnya di sini pun kita boleh tengok. Jadi tapi kita dah ada sistem pengurusan aplikasi, so kita gunakan sistem pengurusan aplikasi yang lebih interaktif. So ni ialah butiran mail. Kata laluan kita tak dapat lihat sebab kita dah lakukan penyelidikan. So kita tadi mail Musalman, tapi sudah elemen security kita dah terapkan. So kata laluan mail kita tak dapat lihat. Okay, apabila kita dah log masuk ke dalam aplikasi, jadinya semua paparan ini dipaparkanlah. Okay, so ini adalah paparan untuk contoh kalau pentadbir sistem mengiklankan promosi ke, mengiklankan aplikasi dia ke. Ni saya buat contoh lah. Kalau pentadbir sistem untuk mengiklankan tentang homestay atau offer yang diberikan. So untuk fungsi kategori yang diterapkan pada halaman utama aplikasi ialah kita letakkan tempat. Contoh kita letak pantai, bukit, Kuala Lumpur dan kampung contohnya. So dalam ni kita boleh lihat apa-apa Inap Desa yang telah disetkan kategorinya mengikut tempat masing-masing. Contoh Inap Desa Melur ni berdekatan dengan mountain ataupun bukit. So dia akan paparkan Inap Desa berdekatan dengan tempat yang berkaitan. So kita pergi ke kategori choices ataupun pilihan kategori. So kita boleh lihat kategori yang ada yang telah pentadbir sistem setkan. Sebagai contoh best travel. Best travel akan mempaparkan Inap Desa yang best travel choice. Okay, Malaysia choice. Apa yang pentadbir sistem setkan Malaysia choice. Okay, seperti Inap Desa Melur, Inap Desa Abu, Inap Desa ni, okay, dan lain-lain. So best experience kita letak, best homestay, apa-apa kategori. So kita buat kategori ketiga iaitu kategori popular destination, iaitu lokasi popular yang ada di Malaysia. Okay,
Sebagai contoh ada Kuala Lumpur, Cameron Highland, Langkawi, Port Dickson, Muar, dan yang akhir sekali Kuantan. So dari sini kita boleh tengok description tentang mengenai Kuala Lumpur. So kita boleh pilih inap desa yang ada di Kuala Lumpur sebagai contoh. Okay. Ini kategori yang keempat, iaitu inap desa yang popular atau yang pun terkenal di Malaysia. Okay. So pengguna boleh pilih inap desa yang popular. Dan ada kategori yang akhir sekali, iaitu kategori recommended ataupun disyorkan. So ini inap desa yang disediakan oleh sistem untuk pengguna lihat recommended inap desa yang dipaparkan. So kita boleh pilih lah apa-apa inap desa yang ada di sini. Bagi contoh, kita pilih inap desa yang kita ingat, inap desa Melo. Bagi contoh, kita pilih inap desa Melo. So bila kita klik pada kad yang ada pada kategori, dia akan memaparkan paparan inap desa ini. Jadinya dia akan memaparkan nama inap desa yang ada, harga, bintang review dia, lokasi dia kat mana, Langkawi. Okey, ni detail dia tentang apa yang ada di dalam apa yang ada tentang inap desa Melo ni. Okey. Dia bagi maklumat tentang inap desa Melo ni. Dia bagi lokasi paparan map dia, dia bagi servis dan utility, seperti utility apa yang ada di dalam inap desa Melo. So contohnya ada servis yang disediakan inap desa seperti CCTV, aircon, parking lot. Contoh ni boleh memaparkan paparan sokongan yang ada. Okey, ini adalah butiran soalan yang boleh dimasukkan oleh pengguna untuk bertanya lebih lanjut kepada pentadbir sistem. So sebagai contoh, kita cuba masukkan apa-apa question. Kita masukkanlah, adakah inap desa ini ada kekosongan. Kita beri persoalan kepada pentadbir sistem. So Ma'il Musaman tadi, nama kita. Okey, adakah inap desa ini ada kekosongan? So dia akan dijawab oleh pentadbir sistem. Jom kita pergi kepada pentadbir sistem. Sebenarnya JM ini adalah versi baru untuk pengurusan inap desa. Tetapi fungsi ini tidak lengkap lagi sebab dia masih dalam beta versi beta. So sub coalition ini tidak dipaparkan di dalam pengurusan inap desa. Mungkin servis ini akan di-upgrade dan mungkin bolehkah memaparkan table yang ada untuk ASFORM. Tetapi kita boleh lihat review ASFORM ni. Mana inap desa Melo tadi? Kita tengok soalan yang diberikan oleh Musaman. Tapi di dalam Firebase dia keluar, tapi JM tak keluar. So dari sini kita boleh try balas kepada Ma'il bin Musaman ni. So kita tanya, Ma'il bin Musaman tanya, ada inap desa kosong? Kita jawablah ada. Contoh ada. So terus ada. Okey. Terus dia tarik data itu daripada pangkalan data. Jadi sama juga dengan ulasan yang boleh diberi. So ulasan ini boleh diberi pada 4 bintang ke. Okey, bagus. Bagi contoh, bagus. Kita input data. So dia dah beli review kepada ulasan kepada inap desa yang dipilih. So apabila pengguna berpuas hati, pengguna boleh membuat tempahan inap desa yang dipilih. So Ma'il bin Musaman ni memilih package yang ada di dalam homestay Melo ni. Homestay Melo mempunyai 3 package yang diberikan, seperti standard, premium atau deluxe. Tapi terserah kepada pengusaha inap desa untuk meletakkan package masing-masing. Okay.
Ini adalah sebagai contoh. Kita letak mail mustahsaman ni memilih package standard sahaja. So harga ni akan dicampurkan kepada inap desa. So ni maklumat mengenai bilik lah, yang di slider gambar. So melon ni boleh letaklah gambar mengenai bilik. So kita letakkan lokasi dah telah ditetapkan. Contoh kita ingin masuk pada hari esok pada 30 hari bulan, dan kita ingin check out pada, contoh kita bagi dalam 3 hari, 2-3 hari, 3 hari untuk pengguna tu mail ni keluar daripada inap desa itu. So kita mail ni membawa berapa orang, so total pengguna di dalam inap desa Melur ni. So kita pilih 3 orang, contoh mail bawa kawan-kawan dia, bawa family dia, contoh. Okay, so mail ni boleh bertanyakan berapa bilik yang dia mahukan. Contoh dia ada 3 orang, so dia nak ada berapa bilik saja. So dia nak ada 3 bilik. So dia buat request kepada pengusaha inap desa. So apabila kita dah membuat tempahan, dia akan memaparkan paparan berjaya. So inap desa dipilih. Jadinya paparan tempahan telah dipaparkan pada tempahan inap desa mengikut butiran yang telah diisikan. Okey. So jadinya tempahan ini telah berjaya. Okey. Okey, ini adalah paparan tentang mencari inap desa melalui lokasi. So dari sini pengguna boleh melihat lokasi yang tepat melalui peta di dalam peta lah. Okey. Pengguna boleh melihat marker di dalam peta, melihat lebih tepat pada lokasi yang diinginkan. Contoh kita pilih inap desa Kak Limah ni. Inap desa, betul, inap desa Kak Limah, dia berada di seksyen 4 Lamping Bukit Kulat di Langkawi. So kita pergi lagi inap desa Melur. Inap desa Melur ni kat Bukit Langkawi. Betul lah, kita kategori Melur ni kat Bukit Langkawi. So dia akan paparkan exactly the location inap desa yang telah disimpan. Okay. Ni adalah paparan discover ataupun paparan tambahan. Dia sama je dengan kategori ni, cuma dia ada discover new place untuk data yang di mana inap desa yang baru didaftarkan, dia akan masukkan ke dalam kategori ni, kategori discover ni. Ini adalah kategori tambahan sahajalah untuk aplikasi tempahan inap desa. So ini kita dah tunjukkan tadi paparan booking. Okey, sebelum tu saya nak menunjukkan tentang kita boleh membatalkan sekiranya tidak ingin lagi ataupun pengguna membuat decision untuk membatal aplikasi sebelum memasuki inap desa yang telah ditempah. So pengguna boleh membatalkan inap desa ini. So kita akan memaparkan paparan batal tempahan. So apabila kita klik OK, dia akan memaparkan notification inap desa ini telah dibatalkan dan rekod telah dipadamkan. So jadinya paparan ni tidak paparan tempahan yang dilakukan oleh mail sebelumnya tidak dipaparkanlah, dan rekod telah padam. Okey, ini adalah butiran tentang mail. Mail pun boleh edit nama username dia, nama sebenar dia. So contohlah mail dia nak edit nama dia Mail bin Ma'ruf. Untuk Ma'ruf, dia mampakkan update selesai. So dia akan update di sini. So kita boleh register homestay macam biasa. Nama mail kita ingin register inap desa lah, untuk di-verify oleh pentadbir sistem untuk dimasukkan ke dalam sistem. Okey, Mail bin Ma'ruf contoh. Input email
mailmusalman@gmail.com. Sebelum saya lupa, lepas ini saya akan menunjukkan paparan pentadbir sistem untuk mengetahui lebih lanjut. Okay. 108 contoh ini nombor IC IC pengguna. So kita letak homestay mail. Contohnya kita ingin mendaftarkan homestay mail. Location kita beri sebagai contoh location sebagai tadi Jalan Titi Wangsa lah. Titi Wangsa sebab rumah dia kan dekat Titi Wangsa. Address tadi dia ni panjang dia kan. Jalan Titi Wangsa, kita letak sekejap lah. So kita masukkan input data dia. So register homestay success, wait for verification from admin. So admin ni akan verify lah, verify dia punya inap desa yang telah dia daftarkan. Okay, kita lihat registration. Mail bin Musalman. Refresh. Tak ada. Baik, kita letak nama Main bin Ma'ruf tadi sebab dah tukar kan. Dan kita letak Main bin Musalman. Okay, so kita letaklah detail ni. Apabila pentadbir sistem review setiap maklumat yang dia telah daftarkan. So pentadbir sistem tengok ni valid ke tak valid sebelum dia register ke dalam pangkalan data. So dia akan review terlebih dahulu. Ma'ruf Ma'ruf. So dia belum verify lagi. So kita bila status ni verify, boleh pentadbir sistem ini, pentadbir sistem ni akan tukarkan sebentar ya. Sepatutnya boleh tekan update tu. Verify. Baik. Mungkin ralat daripada ni. Ma'ruf. So kita test. Patutnya dia boleh verify macam orang biasa. Tapi dia rasa ada problem pada sistem. So apabila pentadbir sistem telah verify kepada inap desa yang dijalankan, so pentadbir sistem boleh mendaftarkan inap desa pengguna atau pengusaha inap desa ke dalam sistem. So sebagai contoh, kita daftar inap desa yang baru di dalam sistem. So sebagai contoh, kenapa tak boleh tekan? Muskil. Sepatutnya kita boleh isi di dalam sepatutnya kita boleh isi di dalam
pentadbir sistem ni. Kenapa tak boleh tekan? Sistem. Okey, kita cuba membuat carian di dalam aplikasi sini. Contohnya kita cari nama melur. Ada tak? Oh, kita buat indeks dia sebagai melur. Okey. So dia akan check nama indeks M. So dia akan search melur makna. So kita try P pula. P, Pandan, Pak Lah. So kita letak nama penuh Pak Lah. Yang tadi tu jarak kot. Sebab kita dah setkan dia jarak. So indeks dia Pak Lah. So carian melalui tag berjaya lah. So kita try buat carian melalui tag. Okey. Contoh di pantai, kita letak kita pergi pantai. Contoh kat Kuantan, kat mana inat desa yang ada, kita letak dia sebagai tag. So kebanyakan fungsi-fungsi ini telah berjaya dijalankan. Okey. Dan kita cuba log masuk semula ke dalam aplikasi ini. Mail musalman@gmail.com. Mail 1998. Betul ke password ni? Saya lupa dah. Okey, betul. Mail Musalman. So kita log masuk balik ke dalam sistem. Okey, pada seterusnya saya akan menunjukkan terhadap web, sistem pengurusan aplikasi di dalam web. Okey, ini adalah paparan dashboard terhadap aplikasi. Ini contoh graf pengguna yang telah didaftarkan mengikut lokasi masing-masing. Ramai yang pengguna daripada daerah Skudai, lokasi dia mengenai 4 orang. Sebab kita membuat ujian pengguna, so pengguna boleh menguji ni. So ramai yang melakukan pendaftaran dari daerah Skudai. So jumlah inap desa setiap lokasi seperti Cameron Highland ada 3, Kuala Lumpur ada 4, dan lokasi dan seterusnya. Okey, ni inap desa yang terbaru yang didaftarkan. Contoh kat Port Dickson baru daftar 1, kat Muar ada baru daftar 1, kenapa ada 1 daftar yang sama. Okey, ni pendaftaran inap desa yang diverifikasikan oleh pentadbir sistem untuk tengok. So dari sini boleh kita boleh tengok lah inap desa yang telah verify oleh pentadbir sistem. Okay. Ni kebanyakan daripada laman web ini adalah kawalan pada pangkalan data. Kita boleh masukkan image, masukkan maklumat tentang homestay yang ada di dalam pengurusan pentadbir, pengurusan aplikasi, sistem aplikasi. Okay. So dari sini kita boleh delete atau update lah segala maklumat yang ada di sini. So kita boleh add baru, data baru. So di sini boleh add. So kita tidak perlu lagi untuk menggunakan pangkalan data yang di dalam Firebase yang agak sikit sukar untuk digunakan. So kita menghubungkan JAdmin kepada inap desa. So kita pentadbir sistem ni ada kawalan penuh terhadap pangkalan data yang ada. So aplikasi ini dapat dijalankan dengan jayanya. Okey. Sekian sahaja daripada saya.
mengenai demo yang dijalankan. Sekian, terima kasih.